Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari. Pada hari ini bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 28 Julai 2022. Dan Injil yang kita akan dengar pada hari ini adalah dari Injil Matius bab 13 ayat 47 hingga 53. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikian pula hal kerajaan syurga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Kerana itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan syurga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, nah hari ini sekali lagi saya berkongsi dengan kita semua konsep pemisahan yang baik dan yang buruk pada akhir zaman. Yesus mengakhiri perikop ini dengan bertanya kepada murid-muridnya, "Adakah kamu mengerti semua ini?" Lalu mereka menjawab, "Ya." Berbalik kepada tukang tembikar dalam bacaan pertama, saya sentiasa menyukai image tukang tembikar itu. Ia mengingatkan saya kembali semasa saya dalam pembentukan selama 7 tahun sebagai seorang Fransiskan. Ia mengingatkan saya tentang bagaimana sebuah tembikar itu dibentuk. Saya juga teringat sebuah lagu bertajuk Abba, Bapa yang bercakap tentang Tuhan sebagai tukang tembikar dan kita adalah tanah liat hasil kerajaan tangan Tuhan. Untuk membawa analogi sedikit lebih jauh, tanah liat tidak selesai selepas tembikar dibentuk. Ia kemudiannya perlu dibakar dalam relau untuk mengeraskannya. Sesetengah tembikar juga melalui pembakaran kedua untuk menjadikan batu. Pembakaran adalah penting untuk kegunaan tembikar yang baik. Kita benar-benar tanah liat di tangan tukang tembikar yang agung. Allah telah mengambil sekeping tanah dan membentuknya menjadi insan yang menjadi setiap kita. Allah sering melakukan sedikit perubahan dalam hidup kita. Dan kita sering melalui ujian api sebelum kita menjadi produk yang siap. Dan walaupun begitu, kita masih hanya bejana tanah, di mana harta yang besar diletakkan. Kita menjadi bejana yang berguna hanya setelah kita dibentuk, dipecat, dan dijadikan berharga di mata Tuhan dengan meletakkan harta kehidupan Tuhan Yesus dalam diri kita. Seperti yang saya pikir pada beberapa proses pembuatan tembikar, setiap bahagian adalah unik dan berbeza. Ya, beberapa bahagian mempunyai ciri serupa dan tertentu. Setiap satu adalah unik. Begitu juga Allah menjadikan setiap kita unik.
Kita bukan sebahagian daripada barisan pengeluaran. Dan setiap daripada kita mempunyai tujuan khusus. Allah telah meletakkan sebahagian daripada zat ketuhanan dalam diri kita masing-masing. Allah merancang kita dengan ciri-ciri istimewa, berbeza daripada ciptaan Allah yang lain. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.